tablet. Saya rasa sejak PKP hari tu memang ramai gila orang buat kerja, yalah work from home. Lepas tu student pun kena buat kelas online. And dekat situ juga kita boleh nampak betapa functionnya sebuah tablet ni. Tapi yalah, biasa kalau kita dengar perkataan tablet, tab, pad, automatik kita akan fikir pasal iPad lah kan. Tapi memandangkan sekarang ni memang banyak gila option lain yang menggunakan Android. So secara tak langsung harga dia pun jadi lagi murah. Jadi kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi Realme ada hantar dekat saya salah satu produk baru diorang, which is Realme Pad X dan juga Realme Pencil. So untuk Pad X ni basically dia sebuah tablet yang sesuai untuk multitasking, untuk orang nak buat kerja, untuk student, untuk creative user, contohnya macam digital artist semua tu, tanpa perlu keluarkan duit yang banyak sangat lah kan. But before saya go more in depth pasal device ni, dia punya specs, dia punya screen, semua benda tu, apa kata kita tengok dia punya design dulu. Mula-mula saya nak cakap is that Pad X ni memang nampak cantik gila, dan model diorang hantar dekat saya is model glowing grey, warna kelabu seakan metal dengan finish yang matte textured. Lepas tu dia kasar-kasar sikit. Dan untuk pengetahuan korang, dia ada dua lagi color option lain yang korang boleh pilih, which is glacier blue dan green. But personally memang this one nampak paling nice lah bagi saya. Kalau kita tengok dekat bahagian kanan device ni, dia ada satu volume rocker, dia ada satu mic, lepas tu ada fingerprint sensor. Manakala dekat belah kiri pula dia ada satu SIM card slot, sebab untuk pengetahuan korang, device ni juga support 5G. And then kalau kita tengok dekat bahagian atas, dia ada satu power button, dia ada mic satu lagi dan juga ada dua speaker. Sama juga dengan dekat bahagian bawah ni, dia ada dua speaker lagi, since Pad X ni support stereo audio dengan Dolby Atmos. Untuk kamera depan pula, diorang manage untuk letak kamera ni dekat dalam bezel instead of ada cutout dekat screen macam yang kita selalu tengok dekat smartphone tu kan. Jadi dari segi design memang dia nampak premium, nampak minimal, dan overall feel masa kita pegang tu memang best gila. Dan untuk berat dia tak berat sangat tau. Walaupun dekat dalam dia ni ada bateri berkapasiti 8340mAh dengan 33W fast charging. Jadi memang korang tak payah risaulah pasal bateri life dia. Walaupun korang dah guna sehari pun belum tentu bateri tu habis. That's why saya rasa device ni sesuai lah untuk orang yang nak guna dia secara portable lah kan, on the go, nak pergi jumpa klien, nak keluar, nak pergi kafe, buat kerja dekat dekat tempat yang tak ada charger ke kan. Korang tak payah risau pasal power bank lah, sebab bateri dia memang akan tahan lama. Plus dari segi portability pun memang sangat portable lah, sebab ketebalan dia ni cuma 7.1mm. Jadi korang boleh letak dalam bag dengan sekali dengan buku nota ke ataupun dekat tempat laptop ke kan, dekat dalam bag korang memang sesuai, dan mungkin korang tak rasa pun yang device ni ada dekat dalam bag korang. Okey, jadi bateri dah padu, tapi specs macam mana pula? Dekat dalam Realme Pad X ni ada chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang guna Adreno 619. Dan bagi saya chipset ni okey, tapi still not that powerful pun sebenarnya. Even chipset Helio G90T ataupun Kirin 820 pun better dari dia. Cuma untuk device yang bukan a gaming punya device, saya rasa lebih dari cukup bila kita guna dia as a daily driver. Pair pula dengan bateri yang berkapasiti 8340mAh yang ada dekat dalam Pad X ni, memang confirm lah korang akan dapat sebuah device yang reliable untuk kegunaan harian korang. Tapi walaupun chipset dia ni bukanlah yang terbaik yang kita boleh dapat kan, but setakat ni saya guna memang tak ada masalah dari segi performance, tak pernah jadi issue at all. Lepas tu untuk casual gaming pun memang lebih dari bagus. Cuma adalah satu benda yang kalau boleh saya nak diorang tukar pun, instead of display yang diorang bagi ni, mungkin lagi best kalau diorang bagi dekat kita display yang 120Hz. Cakap pasal display yang ada dekat Realme Pad X ni guna display IPS LCD berukuran 10.95 inci dengan resolution 2K. Memang best gila masa guna, dia besar, dia sharp, color pun vibrant kan. Cuma downside dia is that peak brightness untuk display ni cuma 450 nits je, lepas tu dia limited kepada 60Hz. Macam saya cakap, mesti best gila kalau diorang bagi kita option 120Hz. Bukan setakat untuk gaming, even nak buat benda-benda biasa pun yelah jadi lagi smooth lah kan bila display tu refresh rate dia tinggi. Tapi untuk 60Hz sebenarnya tak ada
tak boleh nak complain juga. Itu boleh kata a minimum lah kan, minimum standard untuk mana-mana display 60Hz, dan so far saya guna dia tak ada masalah, okey je. Okay, yang penting battery life tu tahan lama. So Realme marketkan Pad X ni more as a creative punya tool, sebab diorang juga ada keluarkan pencil ni yang kita boleh guna dengan Pad X seakan-akan Apple Pencil. Dan saya sendiri memang dah try guna pensel dia dengan app Sketchbook dan memang enjoy lah guna combo ni untuk melukis, nak buat nota, nak guna masa meeting. Memang best, tapi of course lah ada masalah sikit. Cuma sebelum tu, apa kata kita tengok dia punya pensel. Saya nak tunjuk close up pun, mungkin nanti saya akan letak close up, tapi tak ada benda sangat pun yang nak tunjuk dari segi luaran dia. Cuma design dia, dia punya finish memang ngam lah. Dari segi build quality pun korang tak payah risau, memang one of the best. And dari segi berat pun memang dia sangat-sangat ringan, sangat-sangat solid. Lepas tu untuk tip dia ni, actually korang boleh cabut tau. Bila kita pusing-pusing-pusing, kita boleh cabut and tukar, just in case yang dah sedia ada ni, dia akan haus. Cuma ada satu benda yang saya perasan bila korang letak Realme Pencil dekat bahagian tepi Pad X ni secara magnetic. Mungkin mula-mula masa korang letak, korang akan fikir, oh kuatnya magnet dia. Tapi actually bila letak dalam position macam ni, and then korang contohlah maybe terlanggar ke apa kan, dia tetap akan tercabut. So magnet dia ni tak adalah kuat gila-gila. Jadi untuk korang yang nak bawa dia pergi mana-mana, saya recommend korang simpan secara berasingan lah. Maybe pencil ni korang letak dalam bag. Overall experience guna Realme Pencil dengan Realme Pad X ni memang ngam gila lah. Nak melukis, nak buat kerja, nak tulis nota memang best. Tapi macam saya cakap, adalah beberapa benda yang saya perasan yang pelik sikit masa saya tengah guna dia tu. Jadi masa kita tengah melukis ataupun nak tulis nota, kadang-kadang dia tak detect tau apa yang kita tengah tulis ataupun apa yang kita tengah lukis tu lah. Macam yang korang tengok dekat video sekarang ni. Dan saya tak pasti, maybe juga sebab saya tak set pressure settings dengan betul dekat dalam app Sketchbook. Tapi benda ni kerap jugalah jadi. Adakah benda ni deal breaker untuk Realme Pencil? Tak sama sekali. Dia tak adalah teruk sangat. Paling tak pun dia annoying je lah. Dan saya boleh kata tu je lah masalah dia. Sebab untuk benda lain semua okey. Contoh macam kalau kita nak shading and apply pressure dari tepi macam ni, still semua berfungsi dengan baik, semua okey. Dan dari segi accuracy pun tak jadi isu lah. Since before kita letak pen tu, dia akan ada satu titik kecil dekat screen untuk nak indicate position pencil ni dekat mana. Tapi macam mana kalau kita ni bukan digital artist? Kita nak guna untuk kerja, untuk assignment, untuk meeting, untuk projek, benda-benda macam tu lah kan. Well, berita baik sebab dia juga support multitasking punya feature yang mana kita boleh buka multiple apps pada masa yang sama dekat satu screen. So maybe satu app tu korang buka Google Doc, lepas tu satu lagi korang buka reference note, lepas tu WhatsApp ke, tak kisahlah kan, Spotify ke. Tapi yang penting benda ni memang useful since display dia ni memanjang macam ni. So feel dia tu seakan-akan kita guna PC ataupun laptop. Dan personally memang saya appreciate device yang boleh multitask macam ni. Lagi-lagi dengan size dia ni memang best gila. Sebab saya boleh buat kerja dekat mana-mana. Saya tak payah duduk dekat satu tempat, contoh macam meja belakang tu. Saya tak payah duduk situ 24 jam lah kan. Saya boleh duduk dekat sofa, nak pergi ruang tamu, nak makan, nak buat dekat McD ke, tak kisahlah, PCB sekalipun kalau saya nak buat kerja dekat sana, saya boleh buat. Dan bagi saya feature ni memang sangat-sangat penting lah. Dekat mana-mana device pun memang penting gila. Tak kisahlah kalau korang student sekalipun, memang saya yakin korang boleh manfaatkan dengan feature multitasking macam ni. Plus masa saya guna dia untuk meeting kan, ni macam bonus lah. Masa saya guna dia untuk meeting, saya tak pakai earphone pun sebab saya just guna speaker yang ada dekat Realme Pad X ni. Sebab speaker dia memang clear gila. Bila korang dengar suara orang bercakap masa meeting, memang clear gila. Lepas tu kalau korang tengok YouTube, tengok Netflix, dengar lagu, TikTok, tak kisah. Memang audio dia memang best lah. Lagi ialah kan dia ada Dolby Atmos. Of course audio quality dia tu best. Cuma apa yang buat saya terkejut is that bass dia tu pun ada tau. Kita boleh dengar dia punya bass, kita boleh rasa dia punya bass walaupun tak kuat sangat. Tapi untuk mobile device senipis 7.1mm ni, saya impress lah dengan dia punya audio quality tu. So dari segi audio quality memang tak ada komplain. And dia punya multitasking feature tu pun memang best gila. Lepas tu macam dekat awal video tadi saya ada mention yang device ni support 5G kan. Memang betul, kita boleh masukkan SIM card dekat dalam dia dan ada data sendiri. So korang tak payah nak guna tablet ni bawa pergi sana sini. Belum tentu ada wifi. Nak harapkan hotspot dekat smartphone kita macam tak praktikal sangat, akan habiskan bateri smartphone kita. So lagi bagus kalau dia ada data dia sendiri kan. Dan contohlah kalau korang nak guna 4G instead of 5G, mungkin tak ada 5G, tak ada masalah, 4G pun boleh buat kerja. Tapi kalau
korang ada akses untuk nak guna 5G tu, at least dia dah ada, dan bagi saya tu boleh kata bonus lah. Compare dengan kebanyakan tablet dekat market sekarang, belum tentu diorang ada 5G, paling tak pun diorang ada Wi-Fi je. Pad X ni juga ada feature untuk nak transfer file, gambar, video via Wi-Fi dekat device lain. Pendek kata macam AirDrop punya feature lah, tapi dekat semua device korang boleh guna feature ni. Cuma kalau korang guna dekat smartphone Realme, experience yang korang akan dapat tu memang lagi smooth, lagi seamless. Saya rasa macam panjang je video ni. Saya tak tahulah ni perasaan saya ataupun video ni memang panjang. Sampai suara pun dah tak berapa nak ada. Nasib baik sekarang dah conclusion. So saya punya first impression guna Realme Pad X ni actually dah okay dari awal tau. Masa saya buka dia, saya tengok design, cantiknya. Saya try guna, okay lah, display dia okay. Dia punya display cantik, performance okay, tak ada sangkut-sangkut, battery life besar. Cuma masa tu saya tengah skeptical dengan macam mana experience kita nak guna Realme Pencil ni. Lepas tu, yelah, dengan harga dia tu, at first saya agak skeptical lah. Tapi bila saya dah guna device ni untuk beberapa minggu, okay, saya boleh kata yang ni actually is a good device. Dan saya cakap ni bukan just untuk digital artist lah, untuk semua orang. Korang nak guna untuk buat kerja, untuk buat assignment, untuk anak-anak belajar, memang semua okay. Dan just anggap Realme Pencil ni sebagai satu aksesori ataupun add-on untuk sesiapa yang nak melukis dekat Pad X ni. Jadi kalau korang nak melukis dekat Pad X, nak experience seakan-akan guna iPad dengan Apple Pencil, memang korang kena belilah Realme Pencil ni. Tapi kalau korang tak nak beli dia, nak guna Pad X untuk buat kerja semua tu pun memang sangat-sangat bagus. Experience dia pun memang sangat-sangat best. Dari segi performance dia, battery life dia, display, size screen dia, semua okay. And dia punya feature untuk multitasking tu yang betul-betul buat saya suka lah produk ni. Kalau dia punya multitasking tu tak sebagus tu, mungkin pendapat saya tentang produk ni pun tak sebagus ni. Tapi bila diorang keluarkan Realme Pencil ni sekali, dia ibarat macam buka satu pintu barulah juga untuk tablet ni. Sebab saya rasa kalau diorang tak keluarkan pencil ni, mungkin tablet ni akan jadi macam tablet lain yang ada dekat market sekarang. Okay, tapi disebabkan ada pencil ni, dia lebih fokus kepada kreatif punya side, ataupun boleh gunakan tablet ni as a kreatif punya tool kan. Compare dengan sesetengah tablet yang ada dekat market sekarang, plus dia ada 5G. Setengah tu tak ada pun 5G, even paling tak pun Wi-Fi je ada. So korang boleh nilai sendiri mana lagi berbaloi. Obviously option tu ada banyak, tapi korang boleh nilai lah. Cuma dari experience saya guna Pad X dan Realme Pencil ni, memang ni satu combo yang boleh kata sangat bagus. Combo yang memang saya boleh enjoy dan genuinely saya suka. Dan untuk pengetahuan korang ataupun disclaimer lah kan, Realme tak ada bayar saya cakap benda-benda ni. Semua yang saya cakap ni memang ikhlas. Okay, memang ni pendapat jujur saya sepanjang saya guna Realme Pad X ni. This is a good option, so better korang pergi tengok. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka atau korang rasa video ni membantu, silalah tekan like, subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa, dan thank you sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Bereboh. Jumpa lagi.